3, 2, 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Apa khabar murid-murid semua? Kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. Dan insya-Allah pada hari ini bersama dengan Ustaz Razman, kita akan sama-sama meneruskan pelajaran pendidikan Islam. Diharapkan murid-murid semua sudah bersedia. Marilah sama-sama kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan dengan bidang sirah dalam unit yang ketiga, bahagian yang ketiga dalam tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu ini kita akan menyentuh tajuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di sini kita ingin melihat tentang bagaimanakah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebenaran yang harus kita contohi. Baik. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap bantuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan dengan pelbagai, pernah ditawarkan dengan harta yang melimpah ruah, dengan pangkat dan sebagainya, tetapi Nabi SAW menolak kerana tawaran itu tidak menggugat keimanan Nabi SAW yang sangat hebat, kerana ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh manusia. Maka Nabi SAW yakin dengan janji-janji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fad'uli astajib lakum." Kamu berdoa kepada aku, pasti aku akan makbulkan. Nabi SAW sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita perlu sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendakwah yang penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengusir dan mencederakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang besar saja, budak-budak pun baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Taif. Lalu datang malaikat
membuat tawaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan mereka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menolaknya. Apabila Nabi SAW diuji dengan ujian dibaling batu oleh penduduk-penduduk Taif, malaikat telah datang dan tawarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan mereka, tetapi Nabi SAW menolak. Lalu apa yang Nabi SAW buat? Baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah SWT agar mereka menerima hidayah. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang penduduk Taif itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan mereka semua telah memeluk agama Islam. Inilah kunci kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sifat penyayang perlu ada dalam seorang pendakwah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan memaafkan mereka. Ini berlaku ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di khalayak ramai memaafkan segala kesalahan penduduk-penduduk Mekah yang kafir pada ketika itu. Kerana apa? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka memaafkan orang lain. Maka di situ teladan itu telah dilihat oleh kaum kafir Quraisy dan mereka terpegun dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kebanyakan daripada mereka memeluk agama Islam. Allah SWT boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang diinginkan. Tapi percaya atau tidak bahawa kita tidak akan boleh memberi hidayah kepada orang, kerana kita ini hanyalah manusia biasa. Kita hanya sekadar berusaha. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menentukan segalanya. Jadi Ustaz kira setakat itu saja untuk kali ini. Semoga murid-murid dapat mengambil pengajaran dan iktibar dalam menghayati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Itu saja daripada Ustaz pada kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.